Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Corina Asin. Saya memilih tajuk rasuah dan kesannya kepada pembangunan negara di dalam tugasan pada kali ini. Pemberian buah tangan adalah tidak begitu asing lagi di kalangan masyarakat kita, terutama sekali semasa hari perayaan ataupun majlis-majlis yang diraikan. Ini adalah suatu amalan yang kita praktikan untuk mengeratkan silaturahim selain daripada tidak hadir ke rumah atau menghadiri majlis ini dengan tangan kosong. Kebanyakan negara juga mempraktikkan amalan ini dan juga amalan ini dipraktikkan di dalam dunia korporat ataupun perniagaan di mana ianya menjadi suatu kebiasaan untuk bertukar-tukar hadiah semasa suatu perasmian, lawatan, program dan sebagainya. Amalan memberi hadiah ataupun memberikan buah tangan adalah sebagai tanda pengiktirafan ataupun tanda penghargaan daripada si pemberi kepada penerima. Umumnya, masyarakat kita tidak begitu jelas. Pemberian atau penerimaan hadiah ini dibolehkan mengikut undang-undang yang sedia ada. Amalan ini kita anggap sebagai baik jika ianya diberikan dengan niat yang jujur dan ikhlas. Tetapi, jika ia bertujuan sebaliknya ataupun untuk mendapatkan keistimewaan, keuntungan dan mencapai matlamat, ianya telah menjadi rasuah. Apakah itu rasuah? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasuah didefinisikan sebagai pemberian menumbuk rusuk, menyogok, menyuap, wang tumbuk rusuk, sogok ataupun suap. Metodologi kajian melalui carian di internet dan di media massa serta laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menunjukkan statistik tangkapan kes rasuah meningkat sebanyak 6.38% daripada 909 kes pada tahun 2022 berbanding 851 kes pada tahun 2021. Terdapat peningkatanlah yang kita tengok pada laporan statistik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi di sini kita boleh lihat statistik tangkapan berdasarkan tahun. Pada tahun 2016 tangkapan kes rasuah 939. Pada 2017 menurun ke angka 879 dan ada sedikit peningkatan pada 2018. Pada 2019 kes tangkapan rasuah melonjak ke 1101 kes dan ianya menurun pada 2020 tahun 2020 serta lagi menunjukkan penurunan lagi pada tahun 2021. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah merupakan tindakan suatu pihak yang memberikan hadiah ataupun wang sebagai tukaran kepada apa mereka inginkan tanpa melalui prosedur ataupun peraturan yang betul serta memonopoli suatu tender kerajaan. Sebagai contoh, pegawai kastam yang bertugas di sempadan menerima sogokan akibat melepaskan kes rokok yang diseludup dari negara jiran. Hal ini demikian kerana penyeludup enggan dikenakan cukai dan mereka menawarkan imbuhan kepada pegawai kastam tersebut bagi tujuan melepaskan diri daripada ditahan ataupun disita. Imbuhan yang ditawarkan ini mampu menggelapkan mata pegawai tersebut. Di sini aktiviti rasuah telah berlaku kerana mengecualikan penyeludup daripada dikenakan tindakan. Kesan tindakan rasuah kepada negara, pertama, boleh melumpuhkan perjalanan suatu organisasi. Ini adalah kerana berlakunya unsur penipuan di dalam perjalanan sesuatu organisasi tersebut. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, pegawai kastam yang bertugas di sempadan melepaskan penyeludup rokok. Kedua, pentadbiran negara boleh terjejas kerana pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilakukan secara adil. Dan ketiga, menjejaskan imej negara.
Akibat daripada gejala rasuah ini, imej negara di mata dunia secara tidak langsung boleh terjejas kerana dunia sekarang ini kemajuan media massa dalam mendapatkan maklumat mengenai sesuatu isu ataupun sesuatu perkara menjadi puncak kejatuhan kepada ekonomi. Negara luar merasa tidak yakin untuk menjalankan hubungan antarabangsa dengan negara kita. Itu tenda kerajaan. Contohnya di dalam industri pembekalan elektrik, ianya dimonopoli oleh individu ataupun syarikat tertentu. Walaupun aktiviti rasuah tidak berlaku, tetapi ianya merupakan kepentingan dalam urusan tersebut kepada individu ataupun syarikat tersebut. Kesimpulannya, gejala rasuah membawa pelbagai kesan negatif kepada negara. Hal ini demikian kerana rasuah boleh diibaratkan sebagai anai-anai yang boleh menumbangkan sesebuah negara kerana perbuatannya yang terlindung tetapi memberikan impak yang besar kepada pembangunan sesebuah negara. SPRM, Badan Kehakiman dan Polis Diraja Malaysia hendaklah mengukuhkan penguatkuasaan undang-undang dengan mengadakan hukuman yang berat kepada penerima dan pemberi rasuah supaya mereka tidak berani melakukan aktiviti tersebut. Akhir sekali, pihak kerajaan hendaklah mencari jalan bagi memperkasakan ekonomi negara agar rakyat tidak mudah terpersona dengan wang ataupun imbuhan yang ditawarkan oleh pemberi rasuah. Rakyat yang sejahtera mampu meningkatkan tahap ekonomi negara dan berdaya saing serta mampu menjaga imej negara. Sekian, terima kasih.